setiap perkara yang berlaku ni terlalu banyak mengandung hikmah. Kita kena berhenti sejenak. Berhenti sejenak untuk apa? Untuk tengok, fikir, ya, dalam fikir ada zikir, dalam zikir ada fikir. Dia kena bergabung tu. Termasuklah yang ustazah nak sebut pada malam ini ialah tentang satu peristiwa yang telah berlaku, ya. Kami masa tu bila bang? 2 hari lepas kan? 2 hari lepas kan? Lepas solat subuh tu, ya, maknanya baru sangat lepas solat subuh tiba-tiba telefon tu berdering. Jaranglah kalau macam betul-betul lepas solat subuh telefon berbunyi kan, ya. Jadi telefon pula telefon rumah, bukan handphone. Jadi kalau telefon rumah ni memang tak ramai yang tahu telefon rumah kami kan, ya. Itu adik-beradik terdekat je. Jadi berdebar juga ustazah nak pergi ambil telefon kan. Jadi bila ambil telefon, yang menghubungi ustazah tu adalah PA part time ustazah. Dulu dia full time tapi sekarang dah part time dah, ya. Jadi dia hubungi tu dengan suara menangis-nangis kan. Jadi Ustaz kata dengan dia, Masya Allah, ada apa ya? Ustaz panggil dia. Ia kata, Kak Cik, Ustazah Syadia dah tak ada. Berkali-kali Ustaz tanya, Syadia Abbas ke? Ya, dah tak ada. Sebab untuk pengetahuan muslimin-muslimat, anak-anak dah tahu kan, Kak Adalia kan, ya, PA Umi tu adalah kawan baik kepada Ustazah Syadia Abbas, ya. Bahkan yang memberi, maknanya yang memperkenalkan Umi, memperkenalkan ustazah dengan PA ustazah ni adalah Ustazah Syadia. Ingat lagi kat belakang pentas satu program di Masjid Wilayah, tuan-puan sekalian, ya. Masa tu Ustazah Syadia dah semakin baiklah, pulih daripada kesan-kesan kemalangan dia dulu kan, ya. Jadi dia bagi tahu, dia kata alhamdulillah dia sudah semakin baik. Dia kata okey, kawan baik dia ni jaga dia 2 bulan duduk rumah dia. Masa dia sakit, jaga anak-anak dia apa semua. Jadi dia kata, Kak Cik, dia panggil Ustaz Kak Cik nak cari pembantu kan untuk urusan-urusan dakwah. Boleh tak saya nak cadangkan kawan baik saya ni, insya-Allah, ya, dapat membantu Kak Cik untuk urusan dakwah. Jadi masa tu kat belakang pentas Masjid Wilayah tu lah Ustaz kata dengan Ustaz Syadia, yang mana satu dia tunjuk orangnya, lepas tu panjang lagi lah dia mesej apa semua, sehinggalah Ustaz kata insya-Allah nanti Ustaz istikharah dan akhirnya jadi pembantu Umi kan, ya, Kak Adalia. Jadi hubungan mereka ni sangat baik. Hubungan mereka sangat baik. Kadang-kadang kat penginapan, kat mana-mana program, dengarlah PA ustazah ni berborak dengan Ustaz Syadia, dia ketawa kan, dia gelak-gelak sebab dia baik sangat, ya. Lepas tu pernah beberapa kali bila nanti tiba-tiba PA ustazah tu tiba cakap elok pula kan, dah tak ada dah wah-wah kan, nanti Ustaz dengarlah speaker dia kuat kan, Ustaz Syadia akan kata, tu mesti Kak Cik dah datang kan, dia kata, sebab dah lain pula approach tu kan. Jadi benda tu macam santai kami bertiga lah, ya. Jadi hubungan tu baik, dan bila dengar beliau meninggal dunia, sahabat-sahabat sekalian, memang Allah ya Tuhan, jauh sangat sampai ke dalam, rasa perit, ya, rasa pedih yang Umi rasakan, dan Umi tak boleh bayang macam mana di pihak suami, pihak ibu dan anak-anak melaluinya. Tapi inna rabbi latifun lima yasha. Allah tu halus sangat. Allah bagi ujian, Allah bagi apa, Allah halusnya, impak dia terlampau besar, hikmah dia terlampau besar. Tengok je lah nanti, ya. Allah mengatur segala-galanya, Allah jaga segala-gala package dalam kehidupan ni. Jadi Umi rasa macam tu, Ustaz rasa macam tu. Tapi Ustaz yakin yakin Allah Maha mengetahui segala-galanya, dan Allah merencanakan yang terbaik untuk semua pihak, walaupun ya Allah terasanya lah kehilangan sangat. Sebab jujur saya kata, sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, Ustazah Syadia Abbas ni sangat tidak berkira dalam memberikan pertolongan. Kalau ikutkan, rumahnya lokasinya agak jauh daripada Kuala Lumpur, dekat Puncak Alam, ya. Tapi sebab oleh kerana PA ustazah tu kawan yang baik dengan dia, jadi dia akan tahu maklumat. Contoh macam ustazah ada program tapi ustazah sakit, ustazah ada program tapi ada halangan, jadi maklumat tu akan cepat sampai dekat Ustaz Syadia. Ustaz Syadia akan menawarkan diri, ya, untuk membantu.
Ustazah sampai rasa sangat malu sangat. Sampai pernah kata dengan PA ustazah, ada tak Ustaz Syadia minta ustazah pula ganti dia, kan? Sebab rasa macam nak balas. Ya, kita pun nak ganti juga kalau dia tak ada. Tapi komitmen dia sangat bagus lah, ya. Dan dia memang tak pernah pula lah dia kata dengan ustazah suruh gantikan kelas dia, kan, ya. Jadi sebenarnya sampai mencari-cari, ya Allah bagilah peluang, bagilah ruang, aku nak balas lah. Baik sangat lah orangnya, Masya Allah. Dan lagi satu, sahabat-sahabat sekalian, ya, bila berlaku kematian itu, ya, kita mencungkil hikmah, kan. Ini Ustaz cakap terus terang, apa yang Ustaz rasa, ya, dalam hati Ustaz rasa macam, ya Allah, aku tak cukup buat baik dengan dia. Itulah yang Ustaz rasa. Ya Allah, aku tak cukup buat baik dengan dia. Rasa sangat, ya Allah. Jadi Ustaz bawa rasa tu, bawa pada keluarga, pada anak-anak, kan. Kita ambil hikmah apa dia. Jangan pula nanti kau rasa bila suami kau meninggal macam tu. Jangan nanti kau rasa pula bila anak-anak meninggal rasa macam tu. Jangan nanti bila mak ayah kamu meninggal, kamu akan rasa macam, rasa apa? Wah, ya Allah, aku belum buat cukup baik dengan dia. Itu Umi rasa. Sebab Ustaz Syadia pernah beberapa kali sebenarnya nak datang ke rumah kita. Ya, nak datang ke rumah kita sebabnya ada macam nak tanya pandangan Umi, nak memasukkan anak laki-lakinya ke tahfiz Madinatul Hufaz. Tapi oleh kerana di tahfiz tu memang dah tak boleh masuk dah pelajar-pelajar, kan bang, kan, ya, dah penuh sangat. Dah penuh. Kalau sebenarnya Umi nak sangat tolong, kan, tapi dalam masa Umi cakap dengan PA Umi pun, Umi kata insya-Allah kalau ada kekosongan pasti kita akan cakap dengan Ustazah Syadia. Jadi sebab tak ada kekosongan pun, jadi ditangguhkan pertemuan itulah, ya. Sebab tu Umi kata apa, Umi rasa Umi tak cukup buat baik dengan dia. Umi tak cukup layan dia dengan penuh kasih sayang sebagai seorang adik. Itu sangat terasa sebab dia orang baik. Ya, dan lagi satu, sahabat-sahabat sekalian, bagilah kesempatan kepada ustazah untuk berbuat baik kepada arwah lepas arwah tak ada. Iaitu dengan cara apa? Ustazah nak memberitahu tentang kebaikan arwah. Kalau ada yang boleh menjadi inspirasi, ya, ambil inspirasi kebaikan arwah, mudah-mudahan itulah kemampuan yang ada sikit pada ustazah untuk layan adik tu, arwah ni, dengan baik. Ya, yang kita rasa macam tak cukup baik pula, ya, buat masa dia hidup. Jadi mudah-mudahan sampai pahalanya juga kepada almarhumah. Jadi ustazah kumpulkan daripada sahabat baiknya segala kebaikan-kebaikan arwah. Sebab sahabat baiknya duduk kat rumah dia pada ketika dia sakit tu, jaga anak-anak dia, jaga dia, ya, selain daripada apa yang Ustaz tahu tentang Ustazah Syadia ni. Mudah-mudahan ini hikmah yang besar, seseorang yang meninggal dunia tapi boleh menghidupkan jiwa yang lain, ya, tapi boleh menggerakkan jiwa yang lain. Okey, apa yang kawannya sebut. Pertama, seorang yang sangat mudah didekati. Benar, itu Umi akui, ya, memang menegur. Tak payah tunggu, memang dia akan tegur, jauh-jauh pun dia akan tegur kita. Kemudian sangat pemurah dan suka menawarkan pertolongan ketika mana kawan tu susah. Tak payah tunggu, dia akan tawarkan. Dia nampak solusi tu dan dia tawarkan pertolongan. Masya Allah. Dia tidak suka menghukum seseorang, tapi akan lebih suka dengan approach memahami. Seorang yang open minded, seorang yang mudah mesra dan sangat cintakan ilmu. Okey, dalam bab cintakan ilmu ni Ustaz ada pengalaman, tuan-puan sekalian. Masa tu program dekat Bangi, ustazah masa tu ada sikit je lagi masa untuk kalau tak silap memang program tu live, ya. Sikit je lagi masa. Tapi Ustazah Syadia sempat masuk juga dalam kereta tu, duduk kat belakang tu, kan, dengan menerjah dengan soalan-soalan tentang ilmu. Dalam hati, yang saya ingat ustazah lah, rasa dalam hati tu ustazah rasa rasanya ini akan jadi, ini bukan orang biasa-biasa ni, akan jadi luar biasa. Kalau tak silap ustazah cakap ayat tu dengan sahabat yang ada bersama lepas pada adik tu turun, kan, Ustazah Syadia turun, Ustazah kata insya-Allah dia akan jadi orang yang luar biasa. Sebab apa? Tengok pakej soalan dia tu. Dia cari masa. Apa antara pakej soalan dia? Kak Cik, kebanyakan kalau Kak Cik pergi ceramah sana sini, pergi berdakwah, apa rujukan kitab yang Kak Cik baca? Kak Cik berguru dengan siapa? Kak Cik, macam mana Kak Cik menyesuaikan diri dengan orang lain? Kak Cik, macam mana Kak Cik manage waktu Kak Cik dengan anak?
Sampai tak larat nak jawab. Dia terjang kat soalan-soalan. Sampai akhirnya kami kata apa? Macam inilah, kita jumpa masa lain biar kita dapat jawab dengan tenang-tenang. Ini pun dah nak live, dia pun gelak masa tu. Sebab dia pun tahu kan ustazah dalam keadaan yang tergesa-gesa. Tapi tak berhenti kat situ. Sampaikan pernah ustazah ada ceramah jauh kat macam Ulu Selangor, ceramah tu jauh lah. Tiba-tiba lepas ceramah tu, Ustaz Syadia datang. Dia ambil peluang, tuan-puan sekalian, untuk berjumpa juga dengan ustazah. Waktu tu kan Ustaz memang, waktu tu dia baru lepas accident. Maknanya baru je mula-mula keluar. Masih lagi dekat wajah tu banyak sangat parut-parut. Tangan ni masa saya tanya dia macam mana, apa lagi yang masih sakit, dia kata, Kak Cik, tangan ni tak boleh angkat. Dan doktor kata mungkin takkan dapat dah macam sedia kala. Macam tu lah lebih kurang. Tapi dia datang untuk apa? Sebab dia nak bertanya soalan, dia nak berkongsi pengalaman, dan yang lebih penting lagi, dia sedang memikirkan tentang masa depan anak laki-laki dia tu. Dia nak minta pandangan. Dan kami berbual-bual masa tengah makan tu, masa jamuan tu, berbual-bual, dan memang ustazah minta supaya majlis itu juga meraihkan ini adalah Ustazah Syadia Abbas, biar duduk di sini dengan anak-anaknya. Beliau pun baru lepas accident dan sebagainya. Jadi alhamdulillah masa tu ada seorang YB pun ada melayan Ustazah Syadia juga dengan baik. Jadi sampai Ustaz kata dengan PA Ustazah tu, yang kawan baik dia, Ustaz kata, Masya Allah hebat dia. Walaupun dia dalam keadaan yang masih uzur, tapi memikirkan anak, memikirkan nak bertanya itu ini, nak minta pandangan, dia datang. Dan dia memang seorang adik, seorang ustazah yang tawaduk, yang hormat kepada orang lain, yang pandai membawa diri. Masya Allah, sejuk je hati dengan Ustazah Syadia Abbas ni. Jadi tak heranlah tuan-puan, mudah-mudahan demikianlah dinginnya, sejuknya, nikmatnya, nyamannya alam barzakh itu buat almarhumah. Kata sahabat ustazah tu kan, PA ustazah kata apa? Kak Cik, dia sangat suka berkongsi ilmu, tegas dengan pendirian, dia seorang yang periang dan lucu, suka membantu ketika susah, tak pernah berkira sangat dengan kawan-kawan, dan dia sangat inginkan Islam dijunjung. Semangat juang dia sangat tinggi. Dia sangat mahukan semua orang memahami akidah Islam. Jadi ustazah banyak pengalaman juga Ustazah Syadia. Memang benar, kalau jumpa dengan dia, ada je misi dia, visi dia, ada dia rancangan dia. Dan antara yang paling makna yang terakhir lah yang pernah Ustazah dengar daripada Ustazah Syadia, semangat dia sangat besar untuk bawa dakwah ni sampai ke pedalaman. Jadi dia nak kumpulkan tim dia daripada bekas-bekas mahasiswi UM dan juga para asatizah, supaya kita boleh masuk pula sampaikan Islam ni kepada orang-orang di pedalaman. Kesian mereka tak tahu lagi tentang Islam, mereka tak kenal Allah. Mudah-mudahan yang mendengar ni akan merealisasikan harapan, cita-cita mulia almarhumah Ustazah Syadia Abbas. Dan lagi satu, kalau kita tengok susu galurnya juga, ustazah ni sedang buat assignment kan, sedang sambung belajar kan, untuk jadi seorang kaunselor. Dia nak cuba memahami orang lain, nak bagi nak bagi consultation ni, dia dari segi disiplinnya memang kena ada tauliah lah, ada authority kan, jadi kena ada pengiktirafan, jadi kena ada sijil sebagai kaunselor. Masya Allah, beliau lakukan itu untuk apa? Supaya dapat memberikan sumbangan lagi kepada ummah. Jadi jiwa ummahnya tu sangat kuat. Jiwa ummah dia tu sangat kental. Jadi di mana-mana saja dapat cari sumber ilmu, dia akan pergi cari, dia akan pergi gali. Mudah-mudahan anak-anak Umi yang dengar ni mendapat jiwa almarhumah Ustazah Syadia tadi, dan kita sama-sama doakan semoga segala harapannya, cita-citanya telah pun diterima oleh Allah. Allah terima dah cita-cita tu, Allah terima dah harapan tu. Walaupun maknanya mungkin tak berkesampaian juga untuk menyempurnakan, tapi di sisi Allah, Allah dah terima dah semacam dah sempurna. Dan mudah-mudahan suami almarhumah, anak-anaknya dapat meneruskan. Dan memang pun Al-Fadhil Ustaz pun dah buat bersama-sama dengan Ustaz Syadia kan, Ustaz Azman. Jadi mudah-mudahan dapat teruskan lagi semangat itu, dan kita semua ambillah semangat tersebut. Tengok bila seseorang
orang dah tak ada, ya, setiap kebaikan walau sekecil apa pun akan dibicarakan semula oleh orang lain. Bayangkan betapa indahnya saat kita meninggal dunia, ada satu kebaikan yang mungkin kita pun tak perasan, orang pun tak pandang, tapi tercatat di sisi Allah, dan kemudian Allah bongkarkan kembali, Allah bentangkan kembali, beserta dengan menunjukkan ganjaran yang berlipat kali ganda yang Allah berikan kepada kita.